Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat dan anugerah yang Allah taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu dalam siri kuliah kita di bulan Ramadan, pada hari-hari terakhir di dalam Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, yang kita harapkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada kita sepanjang Ramadan. Kerana inilah musim kita bercucuk tanam, yang mana kita akan tuai dengan harapan Allah mengganjari kita dengan kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat-sahabat PQDM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bertemu pada 27 Ramadan. Yang mana semalam, kalau kira malam 27, hari ini hari 27 Ramadan. Yang mana kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Pun begitu, mungkin ada lagi satu hari yang kita mungkin akan bertemu dengan Lailatul Qadar, iaitulah malam 29. Jadi apa pun, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita dari 30 pelajaran dari Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermula pada pelajaran yang ke-26, iaitulah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mendapati Lailatul Qadar. Terdapat satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Aisyah bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma aqulu fiha?" Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa pandangan anda jika saya bertepatan dengan Lailatul Qadar?" Maknanya, saya buat ibadat, jumpa malam Lailatul Qadar. Jumpa tu macam mana nak tahu tu? Maka adalah yang sebahagiannya meletakkan tanda-tanda, namun sebahagian yang lain kata kita pun tak payah fikir tanda. Setiap malam kita harapkan dia adalah Lailatul Qadar. Tapi kalau kita jumpa, berarti jumpa 10 akhir Ramadan pun boleh kata dah perkataan ini. Jadi kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar ni, patut nak baca apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah, Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha memaafkan atau yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Doa ni doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Ummul Mukminin, ibu kita semua, Aisyah radhiyallahu anha. Doa yang pendek tetapi besar maknanya, mudah dihafal sehingga semua orang mampu mengucapkannya, dan boleh diulang-ulang banyak kali, kerana antara sifat pengulangan doa, antara sifat doa mustajab adalah pengulangan doa. Doa ni, kalau kita letak kefahaman fiqh hadis atau fiqh doa di dalamnya, cukup. Syarat dia cukup sempurna. Cukup sempurna. Kerana doa ni dimulakan dengan an-nida. Nida ni makna menyeru. Ya Allah. Mana dia? Allahumma. Allahumma ni maksud Ya Allah. Pertama. Yang kedua,
doa ni disertai dengan puji-pujian. Puji-pujian, yakni sebut nama-nama Allah, tawassul dengan nama-nama Allah, iaitulah afu. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha pemaaf. Jadi ada seruan pada nama Allah, kita tidak berdoa melainkan hanya kepada Allah, dan kita bertawassul dengan nama Allah. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Kita puji lagi Allah dengan sifatnya. Yang tadi namanya, yang kedua sifatnya. Allah ni, dia memiliki nama afu dan dia memiliki sifat yang suka memaafkan. So kita memanggil nama Allah, bertawassul dengan namanya dan memuji Allah dengan sifatnya. Lalu kita kata fa'fu anni. Ya Allah, maafkanlah aku. Permintaan kita ringkas, maafkanlah aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Jadi ada seruan pada nama Allah, ada bertawassul dengan nama Allah yang indah, ada puji Allah dengan sifatnya yang sempurna, dan ada permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek, ringkas, tapi padat, cukup syarat. Mudah-mudahan Allah terima doa ni. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan diremehkan doa-doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diremehkan apa yang Nabi ajar kepada kita, walaupun kita rasa sikitnya, tetapi sebenarnya dia sangat-sangat istimewa. Jadi betul lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada umatnya benda yang ringkas, mudah dihafal, mudah diucapkan, boleh diulang-ulang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi berikanlah perhatian kita kepada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir Ramadan ini. Hari ini, hari esok, sampailah ke malam 29 Ramadan, sampailah kita keluar daripada Ramadan. Kita bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey, tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ada riwayat At-Tirmizi dengan innaka afuwun karimun. Datang dengan satu riwayat lagi karimun. Tapi yang utama, yang atas, yang apa, lebih kuat, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi berdoalah dengan doa ini pada malam-malam Lailatul Qadar. Tapi boleh ditambah lagi dengan doa-doa lain. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doamu. Dan doa itu sendiri merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada salat, doa itu adalah ibadah. Kerana itu kita katakan, waktu kita salat sendiri pun, kita boleh gabungkan doa ni. Di mana? Contohnya dalam doa kita sewaktu sujud. Bila kita salat qiyam, imam biasanya rukuknya panjang. Imam biasa sujudnya juga panjang. Apa yang dia buat dalam rukuk, dia agungkan Allah sesuai dengan Nabi SAW ajar. Apa yang dia buat dalam sujud, dia banyakkan doa, sebab Nabi suruh fa'akthiru fihi du'a. Jadi seorang tu setelah dia baca sujud dalam sujud subhana rabbiyal a'la, boleh saja dia baca dengan zikir-zikir yang maksud yang lain, dan boleh diiringi dengan doa-doa. Antara doa yang kita boleh baca ialah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita juga apa yang kita nak dalam doa, pagi tadi saya ucapkan atau saya bagi peringatan sedikit kepada para jemaah, bahawa dalam kita salat, kita mesti menghadirkan sifat kita fakir kepada Allah. Bahawa kita sangat perlu dan sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan doa yang Nabi ajar kepada kita dan doa yang Allah fardukan kepada kita, bila kita salat, permintaan kita yang paling utama ialah doa minta hidayah. Doa minta hidayah ni ada dalam surah Al-Fatihah. Bila kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim.
Bila kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, ialah kita minta hidayah dan petunjuk dari Allah yang Maha Agung. Sebab itu, inilah hajat kita yang paling besar. Agar Allah pandu kita, tunjukkan kita jalan kebenaran. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan yang lurus, jalan yang Engkau redai, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Ini yang kita minta dengan Allah dalam Fatihah. Maka pada malam Al-Qadar, hadirkan rasa kita fakir kepada Allah dan kita sangat berhajat kepada hidayah dari Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tidaklah kita berada dalam saat ini melakukan apa yang kita buat, melainkan dengan hidayah dari petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Allah telah memilih sebahagian daripada manusia yang sedikit jumlahnya untuk beriktikaf dalam rumah Allah, untuk duduk dekat dengan masjid, untuk melazimi tempat ibadah, untuk senantiasa baca Quran, untuk kekal istiqamah dengan salat tarawih, di saat sebahagian orang diuji dan gagal dengan urusan dunianya, sibuk dengan baju raya, sibuk dengan kuih raya, sibuk dengan bisnes, sibuk dengan kereta, sibuk dengan macam-macam benda. Akhir sekali Ramadan berlalu dengan begitu cepat dan mereka tidak sempat mengutip mutiara-mutiara berharga dari Ramadan yang istimewa. Jadi hidayah ni adalah perkara yang paling utama. Kita minta agar Allah kekalkan nikmat hidayah tu pada kita. Kita dapat jadi orang Islam yang beriman, beramal soleh sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama, dalam salat kita mintalah hidayah. Yang kedua, dalam salat kita mintalah keampunan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sangat minta ampun dalam salat. Doa iftitah Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada dosa dan kesalahanku seperti mana Engkau jauhkan timur dan barat. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah aku daripada dosa-dosa dengan basuhan air yang sejuk, bil ma'i wal thalji, dengan air, dengan salji dan dengan air yang sejuk. Iftitah, minta ampun. Dalam sujud, Nabi kata subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nabi minta ampun lagi dalam sujud. Lepas bangkit daripada dua sujud, duduk antara dua sujud, rabbighfirli warhamni. Ada keampunan itu. Selepas daripada tasyahud akhir, innaka hamidum majid, antara doa yang Nabi ajar ialah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi iftitah ada istighfar, sujud ada istighfar, duduk di antara dua sujud ada istighfar, tasyahud akhir pun ada istighfar. Ini menunjukkan bahawa Nabi nak ajar kepada kita, hajat kita yang paling utama juga adalah banyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ni hamba yang banyak kesalahan dan kesilapan. Hari ni kita okey, kita kata aku puasa, aku sembahyang tarawih, aku sembahyang qiyam. Tapi lepas daripada Ramadan dan sebelum daripada ni, sebelum masuk di Ramadan, banyaknya kelalaian yang kita dah buat. Banyaknya kesilapan yang kita dah lakukan. Maka inilah waktunya untuk kita mengadu kepada Allah, ampunkan kami ya Allah. Hajat kita yang ketiga, kefakiran kita yang ketiga dengan Allah ialah fakir dari rahmat Allah. Kita ni, Nabi ajar Rabbir Allah maghfirli warhamni. Rahmatilah aku ya Allah. Dan dalam ayat doa yang saya sebut tadi, innaka antal ghafurur rahim. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Ampunkanlah aku ya Allah dengan keampunan darimu, rahmatilah aku. Jadi fakir kita yang ketiga ialah fakir dari rahmat Allah. Memanglah sebab kita nak masuk syurga, nak kepada rahmat Allah. Nak selamat dari azab api neraka, nak kepada rahmat Allah.
Jadi sebab tu bila kita minta rahmat tu, bererti kita juga minta keselamatan dari azab. Lalu kita doa kepada Allah, dalam doa-doa kita, Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada azab api neraka. Kita doalah. Dan doa ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat PQDM semua, bukan sekadar kita boleh baca dalam salat, kita juga boleh baca di luar daripada salat. Waktu kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh saja. Ramadan adalah bulan berdoa. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita diselamatkan dari azab api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang poin seterusnya, pelajaran kita yang seterusnya, ialah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, dia sangat bersungguh-sungguh cari malam Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Dari Abi Salamah qala intalaqtu ila Abi Sa'id al-Khudri faqulu ala takhruju faqultu ala takhruju bina ila an-nakhl natahaddathu fakharaja faqala qultu hadithni ma sami'ta minan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadar. Qala i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrul awal min Ramadan wa'takafna ma'ahu. Fa'atahu Jibril faqala innal ladhi tatlubu amamaka. Fa'takafa al-ashrul awsat. Fa'takafna ma'ahu. Fa'atahu Jibril faqala innal ladhi tatlubu amamaka. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khatiban sabihata 20 min Ramadan. Faqala man kana i'takafa ma'an nabiyyu. Faqala man kana i'takafa ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam falyarji' fa inni uritu lailatal qadr wa inni nusituha wa innaha fil ashril awakhir fi witrin wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma'in wa kana saqful masjidi jaridan nakhl wa ma nara fis sama'i syai'an faja'at qaz'atun fa umtirna fasalla bina Rasulullah fasalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta raaitu athara at-tin wal ma'i ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arnabatihi tasdiqa ru'yahu. Hadis ni panjang sikit, tapi hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Cerita macam mana Nabi dan para sahabat ni cari malam Lailatul Qadar. Dia cari macam mana? Cari kita ni cari matahari lah, gitulah, beginilah. Macam mana sifat mencari Lailatul Qadar? Baik. Dari Abi Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertolak menuju kepada Abu Sa'id al-Khudri. Lalu aku berkata kepada dia, tidakkah kamu keluar bersama kami menuju ke An-Nakhl? Pohon kurma ni macam kebun lah. Marilah kita pergi kat kebun kurma. Lepas sama kamu cerita kepada kami apa yang pernah kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Jadi dia pun pergilah. Sampai kat sana dia pun cerita. Kata Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah mula-mula iktikaf pada 10 awal Ramadan. 10 awal Ramadan Nabi iktikaf. Lepas tu sahabat-sahabat pun beriktikaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis 10, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, apa yang kamu cari itu ada depan lagi. Ada depan kamu lagi. Jadi Nabi pun sambung iktikaf dia. Daripada 10, 11 sampai 20. Sahabat-sahabat pun sambung lagi sampai 20. Selepas sampai 20, Jibril mari pula. Jibril kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu cari itu ada depan kamu lagi. Bila sampai gitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik atas mimbar. Nabi berdiri berkhutbah pada pagi hari 21 Ramadan. 20 pagi hari 20 Ramadan. Maknanya malam tu malam 21. Pagi 20 Jibril bagi tahu hak kamu cari itu ada depan lagi. Maka pagi 20 tu Nabi naik mimbar, Nabi khutbah kepada sahabat dia. Nabi kata, siapa yang dulu iktikaf dengan Nabi, balik umur, balik
kembalilah dia. Mari semula. Siapa yang iktikaf, datang balik kat Nabi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar. Nabi kata, aku dituntunkan, diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar. Dan sesungguhnya aku dibuat lupa. Aku tak ingat. Allah Ta'ala tak bagi aku ingat hari mana. Tapi Jibril datang bagi tahu malam depan kamu. Okey? Dan kata Nabi SAW, Lailatul Qadar ada pada 10 yang terakhir dan pada yang ganjil. Pada yang ganjil. Kata Nabi SAW, dan sesungguhnya aku melihat seakan-akan aku sujud pada tanah dan air. Pada tanah dan air. Kata Nabi, aku diperlihatkan, aku sujud atas tanah, ada air. Nabi kata di Abu Sa'id, dan adalah atap masjid kala itu pelepah kurma. Dan tidaklah kami melihat sesuatu pun di langit. Jadi pada malam hak berlaku kejadian hak Nabi tu, kata sahabat, kami tengok langit tu kosong. Tak ada apa-apa. Tiba-tiba datang gumpalan awan. Malam tu hujan. Kemudian kami pun solat. Bila kami solat, air pun masuk menitik dalam masjid. Masa tu pelepah kurma, atap, lantai tanah. Jadi bila sahabat-sahabat sujud tu, memang kena tanah, basah dahi. Ada bekas air, bekas tanah dikena. Sehingga akhirnya kata kami pun melihat ada bekas tanah di kening dan hujung hidung Nabi SAW. Sebagai pembenaran mimpi Nabi hak malam 21 tu, hari 20 tu, Nabi kata aku diperlihatkan malam Al-Qadar, aku tengok dahi dengan hidung basah. Bukan malam tu lagi berlaku, tapi pada waktu berlakunya dia, betul hujan sungguh, basah dahi dengan hujung hidung Nabi SAW kesan daripada sujud. Jadi sahabat-sahabat sekalian, poin kita nombor 1, carilah Lailatul Qadar. Kena cari. Cuma bagaimana sifat cari itu? Tengok sahabat. Iktikaf ni salah satu daripada cara kita mencari Lailatul Qadar. Cari ni bukan cari tanda. Cari ni maksud dia, kita buat amalan ni, kalau boleh kita buat tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Untuk biarlah kita tak jumpa tanda pun, tapi dengan sifat cara tu, kita dapat jumpa juga Lailatul Qadar. Kerana dia rahsia. Ni. Macam orang kata A, B, C, D. Kalau cikgu kata, awak tandalah mana-mana pun, tak apa. Bukan pilihan tu mesti satu. Kalau awak tanda 4 pun, mesti kena satu. Apa kita buat? Kita tanda semua lah. Maknanya kita mencari jawapan tu dengan cara kita tanda semua. Kita tak tahu A, kita tak tahu B, kita tak tahu C, kita tak tahu D. Tapi dalam A, B, C, D tu ada satu yang betul. Cikgu kata, awak tanda je mana-mana. Kalau betul kena tu, kita kira betul. Walaupun awak tanda 4 jawapan. Agak-agak kalau cikgu ajar gitu dalam sekolah, kita tanda ke 4 A, B, C, D. Kita tandalah, kita nak markah. Sebab itu cara kita mencari jawapan yang benar. Maka Ramadan, Allah Ta'ala letak 1, 2, 3, sampailah malam 29, 10 akhir bermula malam 21, sampai ni tersembunyi Lailatul Qadar. Kita tak kena hari satu-satu dak. Kita buat semua sekali, insya-Allah. Mana saja hari kena Lailatul Qadar, insya-Allah kita jumpa dengan Lailatul Qadar. Jadi inilah sifat mencari Lailatul Qadar yang Nabi ajar, diikut oleh sahabat Nabi. 10 pertama mula-mula Nabi cari, tak jumpa. Jibril kata ada depan lagi. 10 kedua Nabi iktikaf, cari lagi. Jibril kata depan lagi. Bila dah 10 ketiga tu confirm dah, tak ada lagi lah 10 keempatnya. Nabi naik atas mimbar, Nabi kata kepada sahabat dia, carilah pada 10 terakhir, dan Nabi kata carilah pada witir.
dan membenarkan wahyu Nabi itu pada malam berlaku Lailatul Qadar. Tapi dalam riwayat ni pun tak sebut malam mana. Cuma dia kata pada malam tu berlaku memang hujan, basah dahi, basah hidung, bekah tanah dekat dahi dan hidung. Sebab tu ada kadang-kadang sebahagian daripada ulama menyebut antara yang kita harapkan malam Al-Qadar ialah bila berlakunya hujan. Bila berlakunya hujan sebagaimana dah hadis. Masalah pak kita ni hujan semua. Petang je hujan. Jadi Lailatul Qadar tiap-tiap malam. So tanda tu mungkin kita boleh terima lah, tapi nak kata confirm tu esok hujan lagi, lusa hujan. Jadi tak payah cari 10 malam atau malam-malam ganjil. Macam kita ni malam 29 lagi yang ada ni. Semalam dah lepas dah malam 27. Ni 29 pula ni. Kita cari. Mudah-mudahan kita jumpa. Okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita yang seterusnya, pelajaran kita yang seterusnya ialah berkaitan dengan zakat fitrah. Bila kita berakhir Ramadan nanti, sahabat-sahabat PQDM dan semua yang mendengar, bila kita berakhir Ramadan nanti, di hujung penghujung Ramadan Allah memfardukan kepada kita zakat fitrah. Zakat fitrah ni antara hikmatnya ialah nak mensucikan diri kita juga. Zakat ni dia mensucikan, sedekah ni mensucikan diri. Yang kedua, kita nak sebagai penutup ni, kita nak panggil jabar. Maknanya kita nak top up, kita nak tampung kekurangan yang berlaku dalam Ramadan. Mungkin kita kurang dalam Ramadan, lalu kita keluarkan zakat, mudah-mudahan ada tambah. Jadi Allah Ta'ala fardukan pula zakat tu kepada semua orang. Kata Nabi SAW sebagaimana hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sa' ni satu gantang. Satu gantang dari kurma atau satu gantang dari gandum di atas hamba, orang merdeka, lelaki, perempuan, anak kecil, orang dewasa dari seluruh kaum muslimin. Jadi zakat fitrah ni kena berlaku. Wajib atas setiap orang muslim yang hidup dalam bulan Ramadan dan sampai ke akhirnya. Okay. Qadar dia satu gantang makanan, sama ada gandum, kurma ataupun beras, ataupun makanan ruji, makanan asas di penduduk sesuatu negeri. Okay. Dan waktu Nabi perintahkan itu penghujung Ramadan, Nabi mengeluarkan sebelum keluarnya manusia menuju salat. Jadi dalam hadis ni ada hukum, ada kewajipan, taklif, ada qadar dan ada waktu. Hukum fardu, kerana dalam hadis ni farada Rasulullah. Hukum zakat fitrah fardu. Qadar zakat fitrah satu gantang. Tak kira lah kurma ke, gandum ke, beras ke, satu gantang. Satu gantang kita ni lebih kurang 2.7 kilo. Lebih kurang lah. So kalau nak bagi 3 kilo, lebih baik. Yang ke dua, gantang tu dari makanan. Memang Nabi SAW bagi zakat fitrah dengan makanan. Jumhur ulama berpandangan wajib bayar dengan makanan, tidak dengan duit. Cuma tempat kita ni kita ambil pandangan dalam mazhab Hanafi, sebab Imam Abu Hanifah memberikan pandangan boleh. So kita tak angkat sebab ijtihad, kita tak kata salah.
Cuma kita mesti sedar juga bahawa yang jumhur pegang ialah bayar dengan makanan. Dan itulah yang Nabi ambil daripada sahabat-sahabat. Berarti ini yang asal. Jangan pula kita kata orang nak bayar zakat dengan beras ni, Allah, kolok lah, lekeh. Jangan kata macam tu. Yang bayar zakat dengan makanan, inilah yang asal. Sebab tu orang-orang Arab, orang mazhab lain bayar dengan zakat makanan belaka. Mazhab Syafi'i sendiri pun bayar dengan makanan. Ada orang berhujah Nabi minta sebab bagi keringanan. Pada masa tu orang tak ada duit, orang ada makanan. Jadi Nabi suruh bayar dengan makanan jelas supaya mudah. Ada yang ulama yang jawab, dia kata Nabi bagi dalam hadis ni au ni biasa memberi pilihan, atau satu gantang dari kurma, atau satu gantang dari gandum, atau ni menunjukkan pilihan. So pilihan yang ada pada masa tu sama ada gandum ataupun kurma. Kenapa Nabi SAW tak sebut duit? Sedangkan duit memang ada masa tu. Memanglah kebanyakan sahabat susah, tapi ada ya orang ada duit. Kenapa Nabi tak sebut au duit? Au kurma, au gandum, au duit. Au tu makna atau. Kata seolah-olah kita kata Nabi fardukan ke atas kita zakat fitrah, sama ada nak bayar dengan gandum atau dengan kurma, atau dengan beras, atau dengan duit. Sebab memang duit ada masa tu, tapi Nabi tak sebut. Jadi sebab tu orang yang jumhur berpandangan wajib bayar dengan makanan. Sebab tu saya, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kita kempen bayarlah dengan makanan jugalah. Kalau kita rasa kerajaan dah nak patuh kepada pemerintah, kita bayar zakat dengan resit tu, kemudian kita bayar, ambil makanan, kita pergi. Zakat ni lebih tak apa, jangan kurang je. Contohnya tuan-tuan, saya nak bagi 10 kilo. Hak wajib 2 kilo 7. Lebih tu nak sedekah. Boleh, tak ada masalah. Bagi banyak pun tak apa. Tapi minimal dia satu gantang. Persoalan dia, kenapa Nabi tak sebut duit? Padahal duit memang ada. Kerana tu ulama-ulama yang kata wajib ni termasuklah mazhab Syafi'i, dia memang bayar dengan makanan. So adalah hikmah-hikmah yang kita boleh sebut, cuma mungkin masa tak mengizinkan kita. Jadi saya harapkan tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, letaklah penekanan kita kepada sunnah Nabi ni lebih utama, besar sikit. Sebab tu saya tidaklah kata kita tak condemn apa pandangan dalam mazhab Hanafi memang diterima. Cuma kalau kita nak beramal dengan jumhur ulama, kita ambil beras, kita bagi. Baliklah kampung bagi kepada orang miskin, seronok dia dapat makanan insya-Allah. Dan bila beli beras tu, belilah yang baik, jangan beli beras hancur lah. Saya dekat tadi baru dapat panggilan telefon dekat kampung tu, ayah saya tengah order beras. Order supaya kan. Order beras. Kita dah standby insya-Allah, lebih kurang dalam 100 kampik beras. Satu kampik tu dalam 50, lebih kurang dalam 5 kampik, 50 kilo lah, kali dengan 100 kampik, dapatlah insya-Allah dalam 5,000 kilo beras untuk kita agih-agihkan kepada asnaf dan fakir miskin di tempat tu. Bukan semuanya zakat, tapi infak pun kita bagi beras lah, sebab seiring dengan zakat fitrah tu insya-Allah. Baik, jadi sahabat-sahabat PQDM yang dirahmati Allah, pilihlah beras yang baik, kerana Allah ni innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah ni dia maha cantik, maha baik, dia tak terima melainkan yang baik-baik saja. Baik, walaupun begitu, memang pandangan yang bagi duit pun ijtihad yang itu diamalkan oleh ada disebut dari riwayat Umar bin Abdul Aziz. Masa tu mungkin ramai orang ada duit dan mudah, dia minta bayar dengan dirham pada masa tersebut. So kita kata ijtihad ni diterima, cuma yang asal kita kena tahu afdalnya adalah
makanan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi waktu pula. Kewajipan ni pada siapa? Kewajipan ni pada semua. Lelaki, wanita, kecil, besar, tua, muda, semua. Asal dia orang Islam, kalau dia lahir pun di bulan Ramadan, penghujung Ramadan dia hidup, kena bayar dah zakat fitrah. Kena bayar dah zakat fitrah. Kalaulah kita kata zakat fitrah tu, dia orang tua lagi kena bayar. Lagi kena bayar. Jadi, kita bayarlah zakat fitrah ni untuk semua ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita, kita keluarkan semua. Sama ada yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, kita bayar. Dan Nabi SAW bagi tahu pula yang keempat ialah waktu dia, waktu. Waktu dia ni sebelum daripada solat raya. Sebelum daripada solat raya. Sebelum solat raya, tapi dibenarkan sehari, 2 hari sebelum akhir Ramadan. Mana kalau kita nak jaga-jaga, 2 hari sebelum raya tu kita bagi. Ada yang kata 3 hari pun boleh bagi. Sebelum daripada raya. Setengah mazhab bagi awal, tapi kalau ikut nas hadis ni, Nabi SAW suruh bagi di akhir Ramadan. Sebab awal tu belum tentu lagi ada orang wajib ke tak. Kalau dia mati meninggal di pertengahan Ramadan, dia tak wajib. So kita katakan waktu dia akhir Ramadan. Akhir Ramadan. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya sehari atau 2 hari sebelumnya. Okey. Dan kalau siapa yang bagi selepas daripada solat raya, dia dah jadi sedekah biasa. Tak jadi apa tu? Zakat. Macam korban jugalah. Siapa yang korban lepas pada hari tasyrik, jadi daging biasa, bukan korban lagi dah. So waktu-waktu begini kita perhatikan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, atau Nabi SAW ajarkan kepada kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka selepas dan zakat fitrah kita pergi kepada pelajaran seterusnya, ialah amalan Nabi di hari raya. Okey. Pertama, Nabi SAW ni di hari raya ada hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya baginda menyelisihi jalan. Maknanya berangkat ikut jalan lain, balik jalan lain. Itu sunat. So, kalau kita ni ada simpang, pergi ke kiri dulu, balik ke kanan, contoh. Kita balik ke jalan lain. Sunat. Ustaz, kalau rumah kita tepi masjid lagu mana Ustaz? Kau tahu minta masuk pintu belakang kali tu. Kalau nak amal sunnah tak bolehlah. Pusing masjid. Pusing masjid dia. Masuk pintu depan masjid, keluar pintu belakang. Masuk kat rumah pula. Cari lepas tak jumpa. Ramai orang. Tapi sebab Nabi ni, solat raya Nabi di tengah padang. Sebab tu dia boleh jalan luar tu. Dia balik sini, keluar sana. Sebab Nabi SAW ni asal dia solat raya di luar padang. Di tengah padang. Bukan di masjid. Sebab Nabi ajak semua, sampai yang tak boleh solat pun pergi juga. Jadi solat raya ni, kalau apa tu, sebelum solat raya tu kita kata Nabi solat di tengah padang. Contoh. Jadi sunatnya jalan kaki. Jika mudahlah. Kalau jauh kena pergi kereta, tapi kalau boleh mampu solat jalan kaki. Kalau di tempat Arab ada satu budaya di Jordan, kalau saya kawan ustaz cerita, dia daripada rumah dia ni dia nak turun semayang di jalan kaki. Sampai satu rumah jiran dia bergabung.
Tengah-tengah jalan tu labbaik Allah pula dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gabung. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Gerak nak pergi masjid ni. Lepas subuh tu dia gerak sampai ke masjid tu dia kumpulan ramai tu. Lorong ni satu kumpulan, pakak beripu di masjid bertakbir ramai-ramai. Jadi kalau kita mampu jalan kaki, jalan kaki. Kemudian bertakbirlah pada malam raya dan angkatlah suara. Okey. Kita ni dia jadi terbalik, malam raya jadi raya Cina kita ni. Jadi main mercun. Kalau kat kampung saya tu dulu dekat dengan Thailand ke, mana-mana mercun kena rampas, custom lah. Dilupus. Bila dilupus, dia bakar. Ambil dia bakar, nak suruh bakar mercun. So main lah. Nah, setengah-setengah tu. Jadi hak ni hak lepas, hak seluduk lagi banyaklah. Engkau dia dekat kan. Jadi banyak sangat orang main mercun. Malam raya gedung. Saya tengok kat lampu jalan tu penuh asap. Seolah-olah ruang udara tu jadi kawasan perang. Penuh asap. Kan di kawasan perang. Orang tu gedung macam dekat kamu talang pula jadi. Tapi dia bangga. Orang kita ni bangga dengan mercun. Tak bangga pada malam tu Allahu Akbar. Orang keluar daripada iktikaf. Orang berharap fitrah dia tu kembali kepada keampunan. Kita harap kita ni kembali kepada fitrah kita selepas daripada Ramadan ni. Kita reset balik fitrah kita seperti mana yang asal. Kita rasa takut kepada Allah. Kita tak minat sangat kepada dunia. Kita tunduk, kita patuh, kita berdoa, kita tak. Semuanya fitrah kita. Jadi patutnya begitu. Okey, jadi bila solat raya pula, sebelum solat tu, pagi tu makanlah beberapa biji kurma. Tak, kalau tidak kurma pun tak apa, makan sikit sebagai tanda hari ni tak puasa. Jadi sebelum nak turun rumah tu, hari ni tak puasa. Kalau siapa-siapa pergi awal masjid pun makan kurma di masjid pun boleh. Tapi sebelum daripada solat raya tu memang kita disunatkan makan. Sebab Nabi SAW kata, kana Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra. Adalah Nabi SAW tidak berangkat pagi untuk salat raya Idul Fitri sehingga baginda makan beberapa biji kurma, dan Nabi makan pun bilangan dia ganjil. Suka pada yang ganjil, bukan setakat malam Ramadan berganjil, makan kurma berganjil. Sebab Nabi SAW kata, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ni dia ganjil, dia suka yang ganjil. Okey? Kemudian kalau dah keluar zakat hari sebelum tu tak payahlah, tapi kalau belum juga, hari itulah saat terakhir nak keluar lagi solat raya, itulah waktu kita nak bayar zakat fitrah yang terakhir. Kemudian kalau boleh pakai baju yang terbaik, tak semestinya baju baru, baju yang paling cantik lah, baju baru. Kalau dapat yang cantik tu yang baru, alhamdulillah lagi. Pergi tujuan dia nak solat di masjid. Solat dia nak solat raya. Ni solat raya. Dari Umar Al-Khattab mendapati radhiyallahu anhu, dia mendapati satu jubah dari sutra kasar. Dia mengambilnya. Kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, belilah ini agar anda boleh berhias dengannya pada hari raya dan pada waktu delegasi datang. Maka Nabi SAW kata, sesungguhnya pakaian ini hanyalah pakaian orang yang tidak punya bahagian baginya di akhirat, dan hanya orang yang tidak mempunyai bahagian hari akhirat yang akan pakaian ini. Maknanya, pakai sutra ni haram. Orang yang pakai ni memang tak ada bahagian daripada hari akhirat. Sebaliknya kalau nak ucapan tahniah dan sebagainya, nak pakai baju cantik dan sebagainya, tak semestinya pakai yang sutra. Pakai yang cotton, yang baik, yang elok, cantik. Lah ni banyak dah kan. Kemudian, boleh bagi gadis-gadis kecil menyanyikan nyanyian yang mubah pada hari raya. Mana bergembira di hari raya kalau nak keluarkan
Orang panggil suara-suara kegembiraan, tapi bukan dengan alunan muzik yang melampau lah. Dan dia benarkan pula untuk anak-anak ialah budak-budak tu dibenarkan. Okey. Mengikut hadis, dan dibolehkan memukul rebana. Mana rebana tu kompan macam itulah, sebagai tanda gembira hari raya berdasarkan hadis yang datang ni. Okey, tapi bagi budak-budak ialah orang tua janganlah. Orang tua ni patut dia ni duduk dalam keadaan mood dia insaf lepas daripada Ramadan. Okey. Kemudian pesanan dia juga jangan membazirlah makanan dalam hari raya ni. Okey. Jangan asal lagu tu boleh dia pergi lagu yang apa tu, lagu apa? Lagu rock ko. Lagu apa, janganlah macam tu. Ya, kanak-kanak dibenarkan. Kanak-kanak dibenarkan sebagai tanda gembira. So, jangan berlebih-lebih makanan, berlebih-lebih dalam bab pergaulan, jaga batas antara lelaki dan wanita, dan paling utama jaga waktu solat. Banyak orang raya ni Allahu Akbar, tak khabar bahasa Kelantan dah tu. Tak sedar dia ni mood tengah nak kena solat. Takut makeup dia lah jatuh lah, kena air lah, gapo lah, nak salin baju payah lah. Dia apa tu? Buat benda-benda ni yang menyebabkan hari raya dia tu jadi sia-sia. Kita tak naklah macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Biarlah kita ni berhari raya dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Solat Nabi, solat raya. So tadi solat raya Nabi macam mana? Solat raya Nabi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dulu 2 rakaat. Kemudian diiringi dengan 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat yang kedua, dan 2 rakaat tu je bersama makmum. Didahulukan dengan imam, diakhiri dengan khutbah. Mana solat dulu baru khutbah. Berbeza dengan hari Jumaat, khutbah dulu baru solat. Ini sunnah. Siapa yang menyelisih ini, dia bererti menyelisih sunnah. Okay? 7 kali Allahu Akbar sekali, subhanallah, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar sampai 7. Lepas 7 alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Rakaat kedua Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, Allahu Akbar sampai 5 kali. Okey? Dah kira dah. Takbiratul ihram tu maksudnya. Takbiratul ihram sekejap. Kita cek dia sekejap. Tapi itulah sifat takbir solat raya yang diajarkan oleh baginda. Takbir an yahdura al-imam yukabbiru fil ula takbiratul ihram thumma yukabbiru ba'daha 6 takbirat au 7 takbirat. Disebut di sini au. Kalau dikira pandangan yang disebut oleh Syekh bin Baz, termasuk juga 6 kali. 6 kali setelah daripada takbiratul ihram. Kalau nak penjelasan yang detail lagi, ada penjelasan dia. Okey. Khilaf di kalangan ulama. Pertama, 7 takbir itu bermula lepas doa iftitah. Okey. Kerana dia memahami hadis Aisyah radhiyallahu anha
bahawa sifat 7 takbir tu bermula daripada doa, selepas daripada doa iftitah. Kata Al-Imamun Nawawi, dalam mazhab kita takbir tambahan itu bermula daripada doa iftitah, istiftah dan juga ta'awudz. Berarti takbir, baca ta'awudz, kemudian takbir 7 kali. Pandangan yang kedua, mana tadi? Yukabbir sab'a takbirat ma'a takbiratil ihram. 7 takbir bersama takbiratul ihram. Bermula setelah daripada takbiratul ihram. Pada mazhab Asy-Syafi'iyah berkata, kejap. Mana ambil pandangan tadilah. Yang dia kata takbir, Syekh fatwa daripada Syekh bin Baz, bila orang tanya dia, kam ada takbir fi kulli rak'ah, ada takbiratul ihram fi rak'atil ula. Kalau tolak takbiratul ihram pada rakaat pertama dan tolak takbir intiqal pada sujud rakaat yang kedua, berapa? Kata di Syekh bin Baz, wa amma fi shalah fayukabbiru fil ula 6 ba'da takbiratil ihram. Okey. Adapun rakaat pertama takbir 6 kali selepas daripada takbiratul ihram. Berarti 7 tu termasuk takbiratul ihram. Itu fatwa Syekh bin Baz. Dan pada rakaat yang kedua 5 kali takbir setelah daripada takbir intiqal. Maknanya bangkit daripada sujud tu Allahu Akbar, itu tak kira. Lepas tu Allahu Akbar sekali sampai 5 kali. Takbiratul intiqal tak kira. Takbiratul ihram kira. Okey. Harap itu menjawab soalan Syahir. Terima kasih tanya. Kita pun boleh cek jugalah. Nah, memang soalan tu ada sokmo ke tanya. Kita pun lupa nak. Solat pun 2 tahun sekali, 2 kali setahun. 2 kali setahun. Ada imam pun lupa. Imam pun lupa. Baik. Jadi itu sifat dia, baca 2 rakaat. Dan yang menghadiri solat ni termasuklah gadis-gadis yang baru haid, wanita haid, anak dara, pergi semua. Lelaki pun pergi semua. Lelaki tu memang jangan ceritalah. Memang semua pergi. Hatta wanita yang haid pun pergi. Pasal apa? Di situlah kita nak merasai kegembiraan hari raya. Tapi kena ingatlah, kena pakai pakaian yang menutup aurat. Jangan duk pelik-pelik pula pergi gaya tu. Mai raya pelik pula kena. Jangan. Pakai elok-elok lah. Dan satu lagi kita ni, jangan telekung je kita pakai tutup aurat nak semayang tu. Baju raya kita tu pun biar kita patuh syariat je juga. Maknanya kita raya ni kan raya. Raya ni kerana mensyukuri Ramadan. Jadi raya dengan penuh ketakwaan lah. Bahasa kita raya lah dengan penuh ketakwaan. Maknanya dengan sifat takut dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk sifat takut dan patuh kepada Allah pada etika pemakaian kita. Jadi pada hari raya tu pakailah pakaian yang menutup aurat, pakai pakaian yang cantik, tidak menjolok mata walaupun cantik. Kemudian pakailah pakaian yang kalau wanita tu tidak bentuk tubuh, tidak menzahirkan bentuk tubuh dia. Zaman lah ni semua orang suka ketat-ketat. Lelaki pun pakai seluar ketat. Aduh.
Saya pun nak beli seluar apa payahlah ni. Kita makin lama besar. Oh, semua jenis slim fit. Baju gaya slim fit, seluar gaya slim fit, seluar selek slim fit. Apa nak jadilah orang kita ni. Suka ikut budaya. Sebab tu Nabi kata, kita ni ikut sangat agama lain. Siapa ikut dalam lubang biawak pun masuk juga. Betul lah. Gaya kita pun dah jadi macam gaya orang lain. Mercunnya, pakaiannya, gelak ketawanya, hiburannya. TV dah ada gaya. Tak ada dah, takbir tu hilang. Takbir tu jadi macam rancangan. Bukan untuk kita baca, untuk kita tonton sahaja. Itu yang kita sedih. Jadi agak-agak sahabat-sahabat PQDM kita semua, kita jaga ahli keluarga kita. Raya ni nanti takbir banyak-banyak, insya-Allah. Okey. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah. Takbir pada 7 rakaat pertama, 5 kali rakaat yang kedua, bagaimana kita dah sebut tadi. Rakaat pertama tu termasuk takbiratul ihram. Kemudian sunat Nabi baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. Okay. Wa idza ijtama'al 'id wal jumu'ati fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aidan fi salatain. Kalau jatuh pada hari Jumaat, dua-dua Nabi baca hari tu juga. Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, al-ghashiyah rakaat kedua. Solat raya macam tu juga, solat Jumaat pun baca lagu tu juga. Okey, solat raya pun juga, solat Jumaat macam tu juga. Ada perbahasan kalau jatuh solat ni hari raya pada hari Jumaat. Kalau orang jauh tu solat Jumaat ke? Pasal dia dah datang solat raya. Okey, ataupun cukup dia solat zuhur saja pada waktu tu. Ada perbahasan lah ulama. Dia hari perhimpunan orang Islam. Tapi kalau jauh-jauh tu dibenarkan untuk mereka tak hadir dah solat Jumaat bila dia dah hadir solat raya. Kerana jauh lah. Pipak kita ni rasa payah nak pakai pandangan tu sebab tak ada jauh, ada kereta berlaku. Solat raya pula keliling Kelantan banyak. Kita solat raya kita banyak. Kalau zaman Nabi dulu seluruh Madinah tu semua pergi setempat je. Jadi jauh nak kena datang. Jadi kalau solat raya hari Jumaat, pakai datang solat raya nak balik, nak datang balik tu payah dah. Sebab tu Nabi bagi keizinan untuk dia solat zuhur saja. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita ni hak dekat ni sembahyang Jumaat lah kalau. Kita pun tak tahu raya kita ni hari Jumaat ke hari Sabtu ni kita ni. Pakak-pakak duk tanya nak. Kita kalau tambah satu lagi Ramadan, kita seronok. Boleh lagi ada satu lagi untuk kita berpuasa tambahan. Tapi kalau Allah bagi 29, maknanya Allah bagi bonus lah. Kita bagi gaya awal. Tapi nak sebutnya bahawa kalau orang yang suka pada Ramadan, dia rasa tak nak lepas Ramadan. Macam kita kata, boleh tak seminit lagi, sikit lagi, tak nak lepas lagi, tak nak lepas lagi. Gitulah soalan Ramadan. Biarlah raya hari Sabtu, supaya hari Jumaat tu kita masih lagi bertemu Ramadan. Itu pencinta Ramadan. Kalau pencinta Syawal, rayalah hari Jumaat tu, rayalah. Dia nak raya cepat. Ramadan bagi dia biar cepat lagi, tak apa. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kita banyakkanlah bersedekah. Pada hari raya pun kita bersedekah lagi, bagi duit raya tu betul lah. Cuma janganlah jadi macam budaya orang-orang non-Muslim lah. Kita bagi duit raya sebagai tanda syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan Nabi suruh banyakkan istighfar dan banyakkan sedekah. So istighfar dengan sedekah tu seiringan. Kalau dalam Ramadan kita banyak beristighfar, penghujung Ramadan kita sedekah, begitulah juga pada awal hari raya. Cuma bab sedekah ni kalau boleh kak banyak Ramadan lah lebih daripada raya. Ada orang stok dalam TikTok dia waktu ambil duit nak bagi duit raya 1.4 juta. Saya tak tahulah influencer tu. Dia kata waktu ambil duit, waktu keluar duit 1.4 juta, duit nak 100 nak bagi duit raya. Mudah-mudahan dia ikhlas lah, kita pun tak tahulah isi hati kan. Tapi nak sebutnya, kalaulah sekiranya orang tu diberi pilihan sama ada dia nak banyak infak dia dalam Ramadan ataupun pada hari raya, maka jawapannya pasti infak dalam hari raya lebih utama. Dalam Ramadan
lebih utama. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita sebut pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Ramadan yang kali seterusnya, dan Allah terima kita semua amalan yang kita lakukan sepanjang Ramadan kali ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga mengambil kesempatan pada kali ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mengucapkan jutaan kemaafan dari pihak kami di tim Pro Media Tajdid, dan juga saya dengan sahabat kameraman kita Syahid yang setia merakam lah, kita kata memacak kamera dan menyiarkan secara langsung kuliah-kuliah ni. Maka kami berdua lah mengucapkan jutaan kemaafan di atas di atas perjalanan kita. Kalau tuan-tuan ada lagi tak nampak, tak tengok Syahir, nak tengok Syahir boleh saya panggil Syahir tunjuk dengan gambar nanti. Tapi dalam tu ada gambar dia kata. Kena tengok Syahir ni. Syahir malu dia. Mana mari masjid, Syahir kata kena nak tengok dia, kena mari live kat Smart Masjid. Tengok dia pacak kamera. Jadi insya-Allah sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang nak raya, tapi jangan lupa Ramadan masih berbaki. Bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar. Insya-Allah mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.